Kamu jangan tanya. Dan aku rasa kamu tak mampu. Lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan mampu. Lalu Nabi Musa berjanji. Tapi aku berjanji, aku tidak akan tanya. Apa yang kamu lakukan, aku tidak akan tanya. Asalkan kau ajar kepada aku ilmu. Baik. Lalulah Nabi Musa pun diajak dengan Nabi Khidir, kita berlayar. Ditinggalkan Yusak tadi tinggal. Naik dua orang berlayar. Bila berlayar naik atas kapal. Bila naik atas kapal, orang pun tengok Nabi Khidir, orang beri free belaka. Tak payah bayar tambang, orang lain nak bayar tambang. Orang lain bayar tambang belaka. Jadi siapa Nabi Yusak, siapa Nabi Khidir tak kena bayar tambang. Oleh kerana Nabi Khidir tak kena bayar tambang, maka Nabi Musa pun tak kena bayar tambang. Ni untung jalan untuk guru. Maknanya hari-hari jalan. Dalam keadaan tu naik kapal. Tengah-tengah naik kapal, tiba-tiba Nabi Musa tengok Nabi Khidir ambil kapuk. Dia pun bukan apa ni? Dia panggil ni. Dia melubangi kapal tadi. Gitu kan? Dah saja Nabi Musa, Nabi Khidir ambil kapuk. Nabi Musa kata, "Hei!" Nabi Musa terkejut. Dia kata orang bagi percuma kita naik kapal. Kita pula nak bocorkan kapal, habis tenggelam mati habis. Nabi Khidir kata, aku kata dah, jangan banyak tanya. Aku kata dah kan, jangan banyak tanya. Lalu Nabi Khidir merosakkan kapal tadi. Rosakkan kapal tadi. Bila Nabi Musa tanya, Nabi Khidir marah pada Nabi Musa. Nabi Musa kata minta maaf lah. Maafkan saya di atas kesalahan saya. Patutnya saya tak perlu tanya, tapi saya bertanya tadi. Maafkan saya dan ajarlah ilmu pada saya. Lalu Nabi Khidir bersetuju. Dan Nabi Khidir telah merosakkan kapal tadi. Nabi Musa tak boleh kata benda. Tak boleh kata apa-apa. Baik. Dia pun naik pelik. Habis sampai kapal berhenti. Nabi Musa pun turun dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir dah rosakkan kapal tadi. Tapi tak tenggelam lah. Jalan, jumpa budak kecil seorang. Lalulah Nabi Khidir ambil, dia bunuh yang budak kecil tadi. Terkejut Nabi Musa. Lalu Nabi Musa kata, "Hai Khidir, budak tu tak bersalah, tiba-tiba membunuh. Mati lah kawan tu." Nabi Khidir kata, "Kan aku kata dah, jangan banyak tanya." Jangan banyak tanya. Mu nak belajar aku, jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya dia apa yang aku lakukan. Mu dah janji dengan aku. Lalu Nabi Musa kata, "Maafkanlah saya. Saya sudah 2 kali bertanya. Macam ni lah. Kalau saya tanya kali ketiga, jangan ajar saya." Nabi Musa kata, kalau dah bertanya kali ketiga, jangan ajar saya. Okey, baik. Kata Nabi Khidir, baik, kalau aku tengok mu bertanya pada aku lepas pada ni, maka terputuslah pengajian kali, habis putus. Kena reject lalu. Lalulah selesai tak ada benda. Nabi Musa pun pergi, jalan, jumpa dekat satu kampung. Bila satu kampung, tiba-tiba ada satu macam apa? Macam satu menara. Ada macam satu tiang. Tiang tadi macam satu tiang. Kemudian tiang tadi nak jatuh. Yang qadha fa'aqamahu. Maknanya dinding tadi nak jatuh. Lalu bila nak jatuh pula, Nabi Khidir pula pergi baki pula. Misteri pula. Okay. Tadi buat penuh ni buat baik pula. Misteri pula. Bila buat misteri molek dah. Lalu Nabi Musa pun kata, "Kenapa tak minta upah? Dan kenapa pula kamu pergi baki pula?" Lalu ketika Nabi Musa tanya yang ketiga, Nabi Khidir kata, "Kalau macam tu berpisahlah kita 2 orang." Kerana mu bertanya. Lalulah Nabi Musa pun menyesal. Silap aku pergi tanya tak apa. Selepas pada tu Nabi Khidir pun mengatakan bahawa aku nak beritahu kepada kamu, yu'allima ta'wiluhu, aku nak beritahu takwil dia. Takwil dia. Takwil yang pertama, kenapa aku cuba merosakkan kapal-kapal tadi. Kata kapal ini adalah milik orang-orang musafir, kemudian milik orang-orang fakir. Jadi kapal ini dia akan sampai dekat satu tempat, dan tempat itu raja tu suka merampas kapal, kecuali apabila melihat kapal itu sudah rosak, sudah dirosakkan, nasara raja tadi tidak akan ambil.
Jadi aku sengaja merosakkan kapal tadi supaya bila sampai dekat satu tempat nanti, raja tengok kapal itu rosak, raja tak akan rampas kapal tadi. Sebab tu aku rosakkan kapal tadi. Oh, baru dia tahu. Baru dia tahu. Lalu dia pun kata, dah bagian budak, ada pun budak tadi aku bunuh dia. Aku bunuh dia. Kerana mengikut ilmu yang dia dapat mengatakan bahawa budak ini satu hari nanti akan menjadi kafir. Akan menjadi kafir. Bukan saja dia kafir, dia akan tarik mak ayah dia akan menjadi kafir. Jadi sekarang ni mak ayah dia Islam, maka dia Islam, jadi aku matikan dia dulu, jadi selamat mak ayah dia. Mati dalam keadaan Islam, dia pun mati dalam keadaan Islam. Lepas tu yang ketiga, yang menara tadi yang nak jatuh tadi, tiang tadi yang nak jatuh, bawah dia ada emas-emas, ada harta-harta, dan dia milik anak-anak yatim. Jadi kalaulah tidak dibetulkan lagi, tidak tutup lagi, tidak dibetulkan, nanti orang akan nampak emas tadi, akan diambil harta anak yatim. Lalu menara yang nak jatuh tadi, yang nampak bokeh dari emas tadi, dibetulkan balik, jadi tak nampak tadi. Itulah dia kata, sebab itulah aku tak beritahu kepada kamu, kerana ada hikmah-hikmah dia. Lalu dalam cerita ni Nabi mengatakan, kalau Nabi Musa tidak bertanya, saya banyak akan dibuka rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Ilmu-ilmu kasyaf boleh diajar di mana-mana saja, tetapi dapat pada orang-orang yang tertentu sahaja. Bermakna kepada kita perlunya seseorang tadi ada mursyid. Kerana sifat manusia ni sifat kadang-kadang cepat tamak dan sebagainya, sehingga tidak dapat mengawal diri dia. Lalulah diperbaiki, dibetulkan oleh guru mursyid tadi yang mengetahui ahwal keadaan hati dia. Lalu dia kata di sini, wa ma yanfa'u aslu min hasimin idza kana nafsu min bahilatin. Walaupun datuk nenek berasal daripada keturunan dermawan, ia tidak bermanfaat apabila nafsu sudah memberontak. Walaupun orang ini orang yang masyhur hebat cara mana pun, kalau tak boleh kawal nafsu, tidak ada manfaat. Walaupun dia orang alim cara mana, tak boleh kawal nafsu, tidak ada manfaat. Walaupun dia alim setara mana, dia tak boleh kawal nafsu. Ke nafsu dia suka orang puji dia sebagai contoh, dia tidak ada manfaat ilmu dia. Walaupun dia hebat setara mana pun, nafsu dia suka orang sanjung dia, lalu tidak ada manfaat ilmu dia, kerana tidak dapat mengawal nafsu. Maka dia kena belajar lagi, berjumpa dengan guru yang dapat membimbing dia untuk membinasakan ataupun mengawal nafsu yang ada dalam diri dia. Maka dia kata, sesungguhnya kesempurnaan syekh hanya mampu memberi manfaat kepada murid untuk memimpin menuju matlamat. Syekh akan beri jalan saja. Jalan. Okey, sekarang ni kamu ni ujub, tinggal yang ni, buat ibadat macam ni. Ibadat macam ni. Maknanya guru tadi tidak boleh buang penyakit ujub dalam dia, kecuali usaha anak murid. Bukan kita kata, kita ada syekh selamat kita. Maknanya kita ni ujub banyak ni, duduk kat syekh, duduk tetes, hilang ujub dah. Bukan syekh ambil aku buang, bukan gitu. Bukan mari tu, kotor baju, ambil baju aku ni, bukan. Boleh gitu. Ni pakaianmu pakaian takabur, buang pakaian takabur, ambil pakaian aku dah. Guru mursyid ni dia tak ada kuasa sebenarnya. Guru mursyidnya dia beritahu, mu penyakit ni kotor. Kenapa motor kamu tu ring tu karat, pergi ganyah kat ring tu. Jangan ganyah kat kusing. Maknanya ganyah kat ring tu, ambil autoso kan, ambil kertas pasir ganyah situ biar kilat, situ kat ring. Kalau guru tu hanya apa? Ring depan karat ring tu. Tu rata tak ada minyak tu. Tugas guru mursyid khabar rata motor tu tak ada minyak. Tu bunyi kerang tu. Tak minyak kali dah benda licin aja lah. Bukan guru mursyid tahu minyak, kita duduk relax saja je. Saya ujub, tolong buang ujub saya. Sakit kepala guru mursyid kata, bunuh anak murid aku. Dah, guru mursyid tunjuk jalan, saya tunjuk jalan. Jadi kalau kita ada guru mursyid pun, kalau kita tak ikut jalan yang ditunjuk oleh guru mursyid, tidak ada manfaat juga. Maka dia kata di sini, syekh tidak akan memberi ilmu kepada muridnya kecuali menurut persediaan murid terhadap gurunya. Dan syekh kenal anak murid dia benar-benar bersedia ataupun tak. Persediaan murid pula berpastikan kepada diri dan juga amalan dia. Jadi dia pun tengok keadaan tu, dia tengok keadaan murid dia, tahu, guru ni tahu. Kadang-kadang pengalaman yang ada pada diri dia. Dia dapat tahu macam ni boleh penyakit macam ni, boleh penyakit macam ni. Lalulah kepada diri dia dan juga amalan dia, dia dapat tahu memperbaiki amalan anak murid dia.
keadaannya tidak ubah seperti seorang pesakit yang berjumpa dengan doktor pakar. Dia disuruh makan obat tetapi dia tidak memakannya, dia hanya menyimpannya. Dia seolah-olah tidak berhajat kepada kepakaran doktor. Kalau kita jumpa guru mursyid pun yang cuba nak membimbing hati kita, tapi kita tidak ikut kata guru mursyid, tidak ada manfaat. Seperti kita berjumpa dengan doktor pakar. Doktor, saya sakit tekak. Saya sakit tekak. Kalau sakit tekak, ambil obat ni. Obat ni 3 kali sehari makan. Kita pun ambil obat, kita pun sipang. Habis kuat kita baca 3 kali sehari makan. Buka peti, ambil obat 3 kali sehari makan. Tahu. Pagi buka peti 3 kali sehari makan. Tahu. Makan doktor bagus. Maka terangkan obat kita punya penyakit kita. Maka demikianlah guru mursyid, dia akan beritahu. Dia tak sumbat obat lah tu. Dia tak sumbat doktor pakar, dia tak sumbat obat dalam mulut kita sumbat diri. Kita sumbat diri. Takkan doktor mari rumah, Assalamualaikum nak beri obat. Nganga-nganga mulut, suap balik pula. Allah, untung dapat doktor pakar gitu. Jadi nak beritahu, kita yang berusaha sendiri, hanya guru mursyid tunjuk jalan. Tunjuk jalan saja. Ada seorang tu, Syekh Mursyid tu, anak murid dia mengadu, dia kata saya payah aku dapat ilmu. Mu ni jenis nyapa pun payah. Mu tak payah duduklah, dia kata. Tak payah duduk majlis ilmu. Mu kerjamu hanya duduk jaga duduk khidmat rumah syekh je. Tunggu dia, duduk khidmat rumah syekh je. Belajar pun payah, mu jenis payah. Maknanya. Jadi mu ikut je. Ikut je, syekh keluar ambil kitab syekh. Ingat kitab syekh. Syekh nak masuk kereta buka, masuk dalam, ikut dia. Saya nak masuk kaki curah gitu je. Guru tu kata gitu. Dia beramal, boleh tarang ilmu ke dia. Guru tu tahu penyakit dia. Kamu pasal macam ni. Maka sebenarnya guru mursyid memang tugas dia macam tu untuk mengubat hati manusia. Pesakit yang tidak menerima dan mengikuti nasihat merupakan dalil bahawa Allah Ta'ala tidak ingin menyembuhkannya daripada penyakit yang dihidapi. Kalaulah dia mempunyai guru mursyid tetapi dia tidak mau mengikut apa yang ditunjuk oleh guru mursyid, sebenarnya Allah Ta'ala tidak mau menyembuhkan penyakit hati yang ada di dalam dirinya. Ini kerana apabila Allah Ta'ala inginkan sesuatu, dia akan mempermudahkan asbab terhadap perkara tersebut. Kalau Allah Ta'ala nak ubah kita, lalu kita dijumpakan guru mursyid, lalu guru mursyid kata awak berzikirlah la ilaha illallah sekurang-kurang sehari 100. Jadi kita dimudahkan oleh Allah. Menandakan bahawa kita ini akan dikurniakan oleh Allah pembersihan hati. Walau bagaimanapun, menjadi satu kewajipan ke atas seseorang murid mencari syekh yang paling afdal dan sempurna, kerana dikhawatiri dia akan menyerahkan dirinya untuk dipandu oleh orang yang jahil. Walau bagaimanapun, ulama sufi mengatakan hukum dia wajib bukan sunat mencari guru syekh. Bahkan kalau orang belajar sufi, kadang tanya, siapa guru kamu? Siapa guru yang kamu belajar? Lepas tu kita berkhabar, kita ada seorang guru saya seorang syekh. Siapa syekh? Syekhnya Syekh Mujibur Rahman. Contohnya syekh juga. Syekh Mujibur Rahman. Syekh. Dah awak belajar lagi dengan dia? Tak belajar. Berapa dia tak belajar dengan dia? Dia isap rokok. Contohnya. Jadi nak beritahu terputus. Jadi terputus kenapa? Terputus sanad dia. Jadi dalam keadaan tu syekh pun akan tunjuk jalan. Tunjuk jalan, sambungkan sanad ataupun tu tunjuk jalan supaya kita ini jadi baik jalan yang betul. Maka dia kata wajib mencari syekh, dan kita cari syekh yang paling afdal dan paling sempurna. Jadi nak tahu syekh macam mana, di antaranya kita tengok pada anak murid dia. Kadang-kadang perubahan pada anak murid dia ketara. Ini di antara tanda-tanda dia ni seorang mursyid ataupun murabbi. Maka dia kata jaga-jaga cari yang paling afdal, kerana dibimbangi kita berguru dengan orang yang jahil. Jahil ni maksud jahil ilmu hati. Walaupun tok guru tu alim, baca kitab pandai pakar, tapi dia jahil ilmu hati. Kadang-kadang dia ujub lebih besar dari anak murid dia. Ujub dia bapak jeruk lagi. Pada ada anak murid dia. Anak murid dia tawadak, dia pula ujub. Jadi dia kena belajar pada guru bahagian hati. Guru bahagian syariat ni apa ramai-ramai pun apa kita cari. Biar guru bahagian hati tu kita kena ada. Maka dia kata dan menyerahkan dirinya untuk dipandu. Dikuatiri dia akan menyerahkan dirinya untuk dipandu oleh orang yang jahil tentang jalan menuju matlamat, lalu menjadi pembantu ke arah kebinasaan, akhir sekali membawa dia kepada kebinasaan. Ini yang kita bimbang. Silap cari guru
silap cari mursyid, silap tak jumpa mursyid, nasib kita tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi pesanan saya yang terakhir, belajarlah satu ilmu sehingga ilmu tadi memberi kesan kepada hati kita. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita belajar ilmu, ilmu itu tidak memberi kesan kepada hati kita, ilmu itu sebenarnya tidak memberi manfaat, hanya sekedar akli saja, tidak kepada ruhi, tidak kepada nafsi kita. Tidak dapat tidak, carilah guru yang dapat membimbing kita dan belajarlah ilmu sehinggalah hati kita benar-benar tunduk kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang kita cari adalah ilmu yang membersihkan hati kita, membersihkan hijab kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله بكشف الحجب عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوادي يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله بالبركة والكرمة شيخ عبد القدير ولي الله بشفاعة النبي محمد بإذن الله ورضا الله آمين 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 يا الله آمين 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 يا الله آمين 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 يا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أسفى أسفياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك
السلام